Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini yang sama-sama datang untuk mendengar sesi presentation kajian kes ataupun case study yang mana saya telah harungi selama beberapa hari di tempat sendiri di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kudat. Yang mana kajian kes ini adalah untuk memenuhi keperluan pembelajaran saya di OUM bagi subjek NBCP 2626. Okey, sebelum saya memulakan case presentation saya pada hari ini, iaitu kajian kes saya, adalah di sini saya ingin melahirkan semangat pada semua yang berada di sini untuk sama-sama terus bersemangat, cekal, tabah untuk mengharungi wabak COVID ini. Sama-sama kita untuk terus bersatu padu mengawal pandemik COVID ini. Dan saya ingin tegaskan di sini bahawa saya akan bercakap dalam bahasa Melayu untuk memudahkan anda bagi jawatan seperti pembantu perawatan kesihatan untuk faham bersama-sama. Sebab kita dapat lihat pembantu perawatan pun ada di sini. Jadi saya akan bercakap dalam bahasa Melayu agar memudahkan kita untuk faham dan mungkin bercampur sedikit dengan bahasa medical, term-term medical yang sukar untuk di-translate pada bahasa Melayu. Dan sebelum itu juga saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu, sebab saya rasa ada di antara kamu yang belum mengenali diri saya. Mungkin ada beberapa yang belum mengenali diri saya. Okey, nama saya Muhammad Saifullah bin Satin, berumur 32 tahun, kerja sebagai penolong pegawai perubatan U29 di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kudat dan sudah bekerja hampir memasuki 9 tahun. Okey, untuk tajuk case study saya pada hari ini adalah mengenai pengurusan pesakit dengan kuku kaki yang tumbuh ataupun lebih dikenali sebagai ingrowing toenail. Okey, sebelum tu saya ingin bertanya kepada anda semua, apa yang anda faham mengenai ingrowing toenail? Okey, untuk memudahkan kita memahami apakah ingrowing toenail, growing toenail adalah satu keadaan di mana sisi kuku tumbuh dan menyusup ke dalam ibu jari kaki, ataupun sempadan bebas menumbuh atau ditekan ke dalam kulit pada sisi kuku dan menyebabkan inflamasi kepada kaki. Okey, itu adalah definisi bagi ingrowing toenail. Untuk info kepada anda, lelaki lebih kerap mendapat ingrowing toenail berbanding daripada kaum hawa. Okey, dan selalu berlaku kepada remaja lelaki. Okey, selalunya proses ataupun patofisiologi bagaimana ingrowing toenail ini berlaku adalah dengan penyusupan kuku kaki ke dalam tisu di kaki dan mengakibatkan kerosakan tisu dan kawasan tisu terdedah kepada jangkitan luar dan seterusnya. Keadaan itu menyebabkan bengkak, radang dan bernanah serta berbau busuk. Okey, selain itu juga mekanisme terjadinya ingrowing toenail adalah dengan salah kaedah memotong kuku, teknik yang salah. Okey, tekanan ke atas lipatan tepi kuku yang mana berlaku dengan sendirinya, pengumpulan kotoran pada tepi kuku, kecederaan pada kuku kaki, mungkin tertendang sesuatu yang keras atau tumpul, rembesan yang berlebihan daripada hormon testosteron. Yang ini anda kena faham, saya sebut tadi, lelaki lebih banyak berlaku daripada kaum hawa. Dan selain itu juga memakai kasut yang ketat. Saya rasa antara korang sini semua ni mesti ada yang pernah memakai kasut yang ketat dan menjadi seperti ini, bukan? Okey, selain itu ketidaknormalan pada ketebalan kuku.
Yang ini congenital lah. Dan juga ketidaknormalan pada lapisan kuku. Dan tidak menjaga kebersihan kaki, menyebabkan kekotoran di sana terkumpul dan seterusnya ke tepi. Kotoran itu menghala ke tepi kuku kaki. Okey, apa yang kita dapat tahu ataupun manifestasi klinikal bagi seorang yang menghidapi ingrowing toenail seperti lateral kuku yang sakit. Okey, terdapat lesi pada medial bahagian kuku, berlaku radang pada kuku dan bernanah, kemerahan dan sangat sakit apabila disentuh dan sangat bertambah sakit apabila memakai kasut. Okey, selalunya rawatan dan pengurusan bagi growing toenail ini adalah rawatan konservatif, iaitu ubat penahan sakit iaitu painkiller, anti-inflammatory, selalunya kita akan bagi Proles, antibiotik kita akan bagi cloxacillin, dan juga daily dressing untuk penyucian antiseptik pada kawasan luka. Okey, bagi rawatan ataupun pengurusan yang lebih advance pula, yang mungkin tahap kuku itu sudah sangat teruk, jadi perlu dibedah, bukan bedah apa, perlu dipotong sebahagian kuku tersebut di bawah pemberian bius setempat. Okay. So kita akan bahagikan kepada beberapa jenis prosedur ataupun kaedah. Yang pertama iaitu simple nail avulsion, yang kedua wedge excision, dan yang ketiga Zadig's procedure. Okey? Okey, apa komplikasi bagi ingrowing toenail? Selalunya komplikasi yang berlaku selepas kita melakukan rawatan ataupun pemotongan kuku, sama ada separuh atau sekaligus, adalah berlaku sekali lagi kepada pesakit tersebut. Okey? Maksudnya berulang. Kuku yang tumbuh itu berulang. Terjadinya sekali lagi keadaan tersebut. Yang kedua adalah jangkitan kepada luka. Ini akan berlaku apabila pesakit tidak menjaga luka selepas prosedur nail avulsion. Luka tidak dijaga dengan begitu baik dan menyebabkan jangkitan sekunder. Dan seterusnya osteomyelitis dan juga septic arthritis. Okey, seterusnya saya akan membincangkan mengenai pesakit ataupun data pesakit yang telah saya ambil untuk kajian case ataupun case study yang telah saya buat. Okey, pesakit X. Okey, pesakit X pada 24 hari bulan 11 baru-baru ini, pesakit X telah mengadu sakit kaki pada ibu jari kaki kiri dan telah dirujuk oleh pegawai perubatan di Jabatan Pesakit Luar untuk melakukan nail avulsion di bawah pemberian bius. Disuruh datang ke kecemasan untuk proses seterusnya. Dan saya bertugas pada masa itu, selepas pesakit mendaftar di Jabatan Kecemasan dan Trauma, kita akan ambil partikular, semua partikular yang diperlukan, nama, IC, bangsa dan segalanya. Kita akan mengambil sejarah pesakit. Okey? Pesakit X mengadu sakit pada ibu jari kaki sejak 6 hari lepas, yang mana masih boleh berjalan tapi dalam keadaan yang tidak selesa. Pesakit X juga memberitahu bahawa dia telah memakai kasut bersaiz sempit sejak 3 minggu lepas selepas membeli ataupun tersalah membeli kasut. Dia membeli online dan tersalah memilih saiz. Okay? So pastikan apabila anda membeli kasut di online shopping, pastikan anda memilih saiz yang betul. Kalau tidak, akan berlaku seperti pesakit X ini. Okey, pesakit X tidak mengalami gejala
demam atau gejala-gejala lain, pesakit X bekerja sebagai seorang mekanik di sebuah bengkel dan tidak mempunyai sebarang sejarah penyakit lain, juga tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, dan mengamalkan gaya hidup sehat. Okey, dia jogging, dia cakap, dan tidak mempunyai sebarang alergik pada ubatan dan tidak pernah melakukan sebarang pembedahan. Alright. So, kita telah mengambil tanda-tanda vital signs pada pesakit X itu tadi, dan tekanan darah kita dapati 132/87, pulse rate ataupun tekanan nadi adalah sebanyak 82 per minit, temperature adalah sebanyak temperature adalah 37.1 darjah Celsius. Kadar pernafasan iaitu respiration rate adalah 16 per minit dan pain score adalah 2. Okey, apa yang saya dapati daripada inspection semasa pesakit datang ke ID, kita dapat lihat kaki pesakit di sebelah kiri bengkak, kemerahan, berlaku keradangan, berbau busuk dan sangat kotor sangat kotor. Okey, sebelum kita melakukan prosedur nail ablation, kita akan mengambil sedikit investigation yang membantu kita untuk melihat sama ada kalau pesakit tersebut mempunyai penyakit seperti diabetes mellitus. Ini kerana jika pesakit mempunyai diabetes mellitus, besar kemungkinan proses penyembuhan akan berlaku dengan begitu lambat. Okey, kita ambil DXT pesakit dan DXT pesakit adalah normal 5.4. Dan sebelum kita memulakan prosedur nail ablation tersebut, kita kena meminta atau mendapat persetujuan iaitu consent secara bertulis daripada pesakit dan menerangkan segala prosedur yang kita akan lakukan, termasuk pemberian bius, teknik yang kita lakukan. Okey, teknik yang saya lakukan adalah wedge excision pada masa tersebut. Kita menerangkan hasil buruk dan hasil yang baik semasa dan selepas prosedur berlaku. Okay, seperti biasa kita akan menyediakan tempat yang bersih. Selalunya di unit kecemasan dan trauma kita akan melakukan prosedur tersebut di dalam mini dewan bedah yang kita ada. Kita menyediakan katil, persekitaran yang bersih, dan kita menyediakan alatan-alatan yang diperlukan. Okey, saya akan sebutkan yang simple-simple seperti scalpel blade, scalpel handle, evaluator, lignocaine, needle size 22, 24, 25, syringe sama ada 10cc atau 5cc, sebab kita akan membagi digital block kepada pesakit. Okey, kita akan sediakan blade, kita akan sediakan gauze, kita sediakan iodine, tourniquet, normal saline dan paraffin gauze dan sebagainya, dan banyak lagi. Okey, disebabkan kita berada di hospital distrik yang mana kelengkapan tidak begitu lengkap, tapi kita cuba buat sebaik yang mungkin menggunakan aseptic teknik. Okey, sebelum kita memulakan prosedur ataupun apa-apa prosedur sebenarnya di lapangan kita ini, cuci tangan adalah penting. Okey, cuci tangan dan memakai PPE iaitu Personal Protective Equipment. Okey, lebih-lebih lagi pada musim pandemik ini, okey, kita harus memakai bukan selama yang mungkin. Sepanjang kita bekerja, kita harus memakai mask. Okey, mask. Okey, kita akan memberi bius secara digital block kepada ibu jari kaki pesakit di sebelah kiri dengan lignocaine 2%. Okey. Dan kita akan mencuci ibu jari pesakit menggunakan cecair normal saline dan juga antiseptik iodine povidone. Dan seterusnya kita akan menukar memakai
glove yang sterile, dan menggunakan teknik aseptik ya. Kita kena buat secara betul dan secara bersih untuk mengelakkan jangkitan berlaku. Dan sebelum kita selepas kita membius dan sebelum kita memotong, kita harus meletakkan tourniquet kepada ibu jari kaki pesakit. Tujuan ataupun mengapa kita harus meletakkan tourniquet, agar darah yang keluar nanti semasa pemotongan berlaku tidaklah sebanyak mana. Alright? Okey, setelah kita meletakkan tourniquet itu tadi, kita akan mengukur jarak kedudukan kuku yang kita akan potong. Okey, kita kena pastikan jarak sehingga mana kita akan potong kuku tersebut. Alright? Dan setelah kita memastikan jarak yang hendak dipotong, kita mengambil blade, blade dengan scalpel blade handle itu tadi. Kita akan memotong mengikut tempat yang telah kita tentukan. Dan setelah kita potong, kita menggunakan evilator untuk memisahkan kuku daripada katil kuku ataupun bed nail dalam bahasa Inggrisnya. Alright. Kita selepas itu, apabila kuku tersebut sudah terpisah daripada bed nail, kita akan cuci bahagian yang terendah itu tadi menggunakan povidone iodine sekali lagi untuk apa? Untuk mendapatkan kawasan yang lebih septik. Maksudnya di sini kita tidak mau kawasan tersebut terdedah kepada kekotoran. Jadi kita akan letak iodine povidone itu tadi. Okey, setelah itu kita akan cuba melihat sama ada berlaku pendarahan yang banyak atau tidak. Okey, kita akan lihat luka berlaku pendarahan banyak atau tidak. Jika tidak, kita akan letakkan parafin gauze di atas luka tersebut dan balut menggunakan gauze kering. Setelah kita balut dengan gauze kering, kita akan buka tourniquet itu tadi. Yang mana tourniquet ini kita akan lepaskan secara perlahan-lahan, bukan dengan mengejut ya. Dan selepas kita lepaskan secara perlahan-lahan, kita akan melihat sekali lagi kawasan luka pada kuku kaki yang telah kita buka tadi, sama ada berlaku pendarahan yang besar atau banyak ataupun sebaliknya. Jika berlaku pendarahan yang banyak, maka kita perlu buka, kita perlu tengok, kita perlu membuat tekanan menggunakan gauze kering kepada luka tersebut agar pendarahan berhenti. Dan untuk setengah kes, pendarahan sukar dihentikan dan kita mendapat satu teknik. Satu teknik yang mana kita akan jahit, kita akan ketatkan bahagian luka tersebut agar pendarahan terhenti. Okey? Dan setelah itu, kita akan membersihkan di sekitar kawasan kaki agar balutan tersebut tidak akan terkena pada bahagian-bahagian lain yang kotor, dan terutamanya di sekeliling pada luka tersebut. Selepas prosedur nail avulsion, selalunya kita akan memberi nasihat kepada pesakit. Okey, nasihat mengenai penjagaan kaki. Prosedur nail avulsion yang berjaya adalah apabila seorang pesakit yang telah melakukan prosedur tersebut dapat menjaga kaki sebaik mungkin apabila berada di rumah. Okey. Dan penyucian luka harus dilakukan selepas 24 jam ataupun hari keesokannya. Yang mana hari keesokannya tu kita boleh anggap sebagai kan juga daily dressing. Kita besok kita dressing balik luka tu. Lepas tu kita kita buat inspection pada luka tersebut, sama ada perlu untuk rawatan seterusnya ataupun teruskan dengan
uh, bungkusan gauze sahaja. Okey. Dan selalunya sebelum pesakit balik ke rumah, kita akan membagi ubat penahan sakit, painkiller. Selalunya kita akan start dengan tablet paracetamol, dan jika sakit yang kuat, kita akan bekalkan dengan kapsul mefenamic acid ya, ataupun lebih dikenali sebagai Ponstan. Okay. Dalam tempoh selepas 24 jam, jika tidak ada apa-apa berlaku, sakit boleh mandi seperti biasa, membasuh kawasan luka, dan cuba untuk merawat sendiri di rumah. Cuba untuk membersihkan dengan menggunakan kain yang bersih, dan makan antibiotik mengikut masa yang telah ditentukan sehingga habis, agar tidak berlaku jangkitan ya. Okey, dan kita sebelum pesakit balik, kita juga akan memberitahu kepada pesakit tanda-tanda ataupun gejala-gejala apabila berlakunya jangkitan pada kaki kita. Dan selalunya kita akan suruh datang ke klinik atau ke hospital yang berdekatan untuk menerima rawatan. Okey, untuk komplikasi sebenarnya untuk nail avulsion ni jarang sekali dijumpai selepas prosedur. Kesakitan sebenarnya adalah komplikasi yang paling biasa berlaku disebabkan pemotongan kuku dan juga pemberian bius setempat ya. Tapi kesakitan ini boleh dikurangkan dengan pemberian ubat penahan sakit itu tadilah. Dan selain itu, komplikasi lain yang mungkin berlaku adalah seperti alergik terhadap ubatan bius, terdapat minor discharge kepada luka nail avulsion prosedur itu tadi, berlaku hematoma, dan mungkin juga berlaku kecacatan kuku. Dan selain itu, mungkin berlaku pengecutan kuku, pertumbuhan spikula, dan juga pembengkakan yang berterusan selama beberapa hari. Okey, sebagai kesimpulan bagi kes saya pada hari ini, pesakit X itu tadi yang bekerja sebagai seorang mekanik dan tersalah membeli kasut disebabkan membeli secara online. Mungkin dia kena scam mengenai size tu, saya pun tidak pasti, atau dia sendiri tersalah membeli saiz kasut tersebut, dan dia sudah salah pakai, lepas tu dia pakai juga kasut tu. Okay, menyebabkan dalam masa 3 minggu itu mungkin kaki dia tu mendapat tekanan daripada kasut sempit itu, dan menyebabkan kuku yang tumbuh akan masuk ke dalam tisu ataupun isi, lebih senang kamu faham, di bahagian ibu jari kaki. Hal ini akan menyebabkan tekanan yang kuat dan semakin hari semakin sakit. Semakin hari semakin sakit, dan menyebabkan kadangkala kesukaran untuk bergerak. Sebab bila jalan ada tekanan pada tapak kaki, menyebabkan kaki tersebut sakit ya. Dan selain itu, kebersihan haruslah dijaga. Kaki perlu dicuci untuk suatu ketika. Apabila sudah terlalu lama memakai kasut, seharusnya dicuci, dibuka, kita bagi dia pengudaraan, kita cuci bersih-bersih, dan mungkin boleh pakai balik. Okay? Dan apa yang saya boleh simpulkan di sini, bahawa rawatan nail avulsion adalah rawatan yang terbaik untuk kes ini, iaitu ingrowing toenail. Sekian sahaja case presentation saya pada hari ini, dan saya harap presentation saya ini memenuhi kehendak OUM NBCP 2626, dan saya ingin memohon 10 jari jika terdapat sebarang kesalahan percakapan saya sebentar tadi.
Yang baik itu datang daripada Allah dan yang jahat itu datang daripada saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.